best. Ya, dan nombor 2 di Asia. Okey, ini fakta-fakta yang baru dikeluarkan dari jurnal yang utama dari segi perubatan, jurnal Lancet, di mana dari segi statistik di Malaysia 48% wanita di Malaysia ni sudah dalam kategori overweight atau obese, di mana 43% lelaki dalam kategori overweight dan obese. So tahniah wanita. So apa, gentleman yang lelaki bagi tepukan memberi kepada wanita peluang dalam kategori pemenang kategori. Ya, tepat sekali. Oh, itu kira statistik lah. Kita batusan melibatkan overweight dan obesity ni Betul. Cuma Datuk, macam kenapa boleh terjadi? Kita berpuasa, kita menahan lapar, jaga makan, tapi tetap boleh obese ataupun overweight, Datuk. Jadi masalah obesity ni sebenarnya dia berasal daripada kecil lagi, daripada kanak-kanak. Okey. Dia ada banyak sebab. Okey, tapi sebab utama yang menyebabkan kita naik berat badan atau sampai ke tahap obese atau morbid obesity atau super obese ialah bila kita tak berhenti makan dan tak jaga kandung-kandungan makanan yang kita makan tu. Okey. Dan ini antara sebab utama di dunia. Nombor 2 ialah sedentary lifestyle. Maksudnya kita tak exercise. Okey, sebab apa yang kita makan kena burn. So yang lebihan tak di-burn akhirnya akan disimpan mula-mula dalam hati kita sebagai glycogen, dan yang berlebihan akan disimpan di dalam adipose tissue kita, that means lemak di bawah kulit. Okey. Dan juga lemak-lemak yang bersebelahan dengan organ-organ utama. Ini kita panggil central obesity ataupun visceral fat. Yang ini yang membahayakan. So ini menyebabkan bentuk badan kita yang perut buncit tu. Sebab dia ada 2 bentuk orang obese. Satu genoid. Genoid feature ialah di mana bentuk wanita pear shape, macam buah pear. Okey. Yang ni okey sikit. Okey, yang bahaya tu apple shape, di mana perut buncit lah. Yang ni bahaya sebab bila you dah ada central obesity, ini boleh menggalak dan menyebabkan kita boleh dapat masalah metabolik atau metabolic syndrome, iaitu gabungan masalah-masalah perubatan yang amat-amat bahaya seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi, hati bengkak atau kita panggil fatty liver, dan antara yang bahaya juga ialah obstructive sleep apnea, di mana you berhenti bernafas atau sindrom berhenti bernafas tengah malam. Okey. Yang berdengkur tu lain cerita. Tapi ini berhenti bernafas sewaktu tidur. Waktu tidur, dan membahayakan. Ini antara sebab utama di mana orang boleh meninggal dunia masa tidur. Okey. Tapi memang ada kes sama itu. Ada banyak kes. Ada banyak kes. So kembali kepada soalan yang pertama tadi tu, kenapa boleh obes masa bulan puasa? Masalahnya macam saya kata, masalah ni bermula daripada kanak-kanak lagi. Okey. Isu genetik yang menyebabkan obesiti amat jarang. Lebih daripada 97% masalah obesiti ni adalah tak ada kena-mengena dengan obesiti genetik. Okey, saya pernah buat satu operation untuk masalah yang betul-betul disebabkan oleh genetik, iaitu kita panggil Prader-Willi syndrome. Okey, di mana jin dalam badan kita menyebabkan pesakit tu akan tak berhenti makan daripada kecil lagi. So dia semakin membesar. So baik dia dah umur 20 tahun, dia sudah dapat masalah perubatan yang seperti kata tadi, kencing manis, darah tinggi, dan amat membahayakan. So kita terpaksa juga membuat sebab cara lain dah tak berjaya. So macam saya kata, daripada kanak-kanak, 2 dalam 10 kanak-kanak di Malaysia sudah overweight atau obese. So dia bila dia makan dan tak exercise, so kebanyakan fakta-fakta utama yang menyebabkan kanak-kanak ni obese adalah disebabkan oleh mak dan ayah. Okey. Dari segi disiplin, cara pemakanan, dia biar kanak-kanak tu makan dan makan apa saja. Budak minta bagi. Minta bagi. Dan dengan perkembangan sekarang ni seperti fast food chain semakin banyak. Ini antara ini kita panggil transition fat yang amat membahayakan, yang boleh menyebabkan you senang obese dan menyebabkan you boleh dapat masalah kencing manis, darah tinggi, semua itulah. So bila you sambung makan, you semakin gemuk, you masuk tahap remaja, 4 dalam 10 di Malaysia ni sudah dalam kategori overweight atau obese. Dan you sambung lagi makan dan tak exercise. Okey,
you dah by the time dah ada kencing manis, you masuk tahap dewasa, 5 dalam 10 rakyat Malaysia sudah dalam kategori overweight dan obese. Itulah saya teringat menonton dokumentari China. Dia kan dia polisi dia anak setiap satu keluarga seorang anak. Ya. Memang saya tengok dokumentari China, memang obesity tu dia bermula dari kecil lah. Sebab anak seorang, jadi semua dia makanan spoiled dengan food apa semua. Betul sebab bukan memang masalah genetik ada di kesemua kanak-kanak ataupun orang dewasa yang mengalami masalah obesity, tetapi bukan sebab utama. Okey, sebab ada 2 hormon dalam badan kita yang mengawal berat badan kita. Okey, satu nama ghrelin. Ghrelin ini adalah kita panggil oxyrogenic hormon, iaitu maksudnya appetizing hormone yang menyebabkan you nak makan saja. Selera. Hormon selera. Satu lagi sebab dalam kehidupan kita kena ada balance antara baik dan tak baik, atau positif dan negatif untuk neutralkan. So yang balancekan hormon ghrelin ni adalah leptin. Okey, leptin dikeluarkan oleh adipose tissue. Okey, dan selalunya leptin akan tinggi bila berat badan naik sikit supaya dia balancekan ghrelin di mana dikeluarkan oleh sebahagian dari perut. Sebab itu bila antara operasi yang kita buat untuk kurangkan berat badan ni, contohnya seperti sleeve gastrectomy atau gastric bypass, kandungan ghrelin lepas operation turun, dan sebahagian daripada hormon-hormon yang baik untuk badan kita panggil incretins akan bertambah, dan ini yang menyebabkan bukan saja pesakit hilang berat badan dengan banyak, tetapi dalam masa 2-3 hari selepas operation pun kencing manis, kawalan gula untuk kencing manis pun jadi seimbang atau baik. So kalau nak kira berat badan turun banyak, tak turun lagi dalam 3 hari. So kita baru tahu sekarang ni dari segi scientific evidence bahawa bukan saja operation kita buat, yang kita buat nanti saya terangkan lebih lanjut nanti, cerita tentang operation menyebabkan berat badan turun, dan juga kadar metabolic problem pun berkurangan. Maknanya kita boleh bersetuju lah bahawa dia tahap obesity ni di kalangan rakyat Malaysia sangat serius. Sangat serius, kena ambil tahu. Dan juga kita nak berehat kejap, Datuk. Kita akan kembali kejap lagi tentang mungkin lebih lanjut lah, sebab Datuk pernah sebut tentang diabetes dan kesan-kesan sekiranya kita tidak dapat menjaga berat badan yang dapatkan berat badan yang seimbang dan baik, dan kita obese ataupun overweight, apakah antara penyakit-penyakit lain yang boleh kita hidapi. Dan dalam masa yang sama mungkin nak tanya satu soalan. Ada juga orang dia kurus, Tok, tapi boroi perutnya. Apa masalahnya kat situ? Nanti kita akan dapatkan jawapan lanjut, dan anda juga boleh ajukan soalan kepada yang berbahagia, Prof. Dr. Nick. Pagi ini cerita tentang obesity. Dapat belajar ghrelin dan leptin. Dapat hafal dah. Sekejap lagi kita buat kuis. Dan di talian kami 0362051500 ataupun WhatsApp 01129004 Berehat seketika, kembali bersama kami di Warna Pagi IKIM FM, Pilihan utama anda. Dana Wakaf Tunai Pendidikan UTM memberikan anda peluang untuk berwakaf di Pusat Pengajian Tinggi terkemuka negara. Selain wakaf secara tunai, wakaf menerusi cek, bank draft, wang pos dan kiriman wang hendaklah dialamatkan kepada Bendahari UTM, dan jangan lupa emailkan slip tersebut kepada kami di wakaf@utm.my. Ayuh kita tingkatkan amalan kita di bulan yang mulia ini dengan menyertai Dana Wakaf Tunai Pendidikan UTM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian 07-553-1047 atau emailkan kepada kami wakaf@utm.my atau FB di Wakaf UTM. Pengambilan bagi program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia secara PBJJ kini dibuka. Kami kini di tempat anda. Sertai kami di Pusat Kuliah Al-Usta, Johor Bahru, Kota Baru, Kuching, Kota Kinabalu dan kampus utama di Bangi. Jangan lepaskan peluang untuk sambung belajar bersama kami di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk memohon dan maklumat lanjut, kunjungi laman web kami di ukm.my/pkp. Assalamualaikum semua. Jom ke takzim. Masya Allah, ada baju kurung, tudung, permaidani dan kain-kain baru. Tahun ini, harga kami berpatutan dan keuntungan kami diturunkan supaya semua orang mampu beli. Jenama tak penting, yang penting cantik, kualiti dan harga murah. Jumpa di Takzim Shah Alam, Takzim Tesko Rawang tingkat 1, Takzim Bandar Pusat Jengka, Takzim Bandar Satelit Muazzam Shah. 0162139786
Alhamdulillah, selamat berpuasa dan berhari raya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hasbullah Arifin, CEO dan founder Jam Tawaf Al-Isra. Bergayalah raya tahun ini dengan Jam Tawaf Al-Isra. Banyak kelebihan Jam Tawaf Al-Isra ini. Jam yang unik, reka bentuk menarik dan sangat berkualiti tinggi. Hubungi 019-626-1008, 019-626-1008 atau layari jamtawaf.my. Jam Tawaf Al-Isra. Kuching 93.7 FM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami dengarkan segmen kesihatan. Tamu kita hari ini yang berbahagia Profesor Dr. Nik Reza Kosai, pakar bedah upper GI and minimal invasive surgery dari UKM Specialist Center. Apa tadi soalan kita? Ada juga yang dah tanya macam-macam ni di talian, di WhatsApp dan juga Facebook serta Instagram kita. Datuk tadi soalan tentang kan ada orang dia tidaklah gemuk sangat. Tak nampak pun gemuk itu. Mungkin kurus, boleh kita katakan macam kurus tapi boroi perutnya. Kenapa jadi macam tu? Itu yang penting sekali. Macam you kata tadi, tidaklah kurus sangat. Sebab tak ada orang yang obes yang kurus tempat lain tapi boroi di bahagian perut saja. So dari segi relative speaking, dia masih besar tapi nampak tak besar sangat dari bagi tempat lain kecuali bahagian perut. Ini actually yang paling bahaya sekali. Sebab bila you ada central obesity, yang amat kerap kita dapat tangkap di Malaysia ni, ini adalah hasil usaha bertahun-tahun you makan teh tarik, mi mamak, nasi lemak, Hasil yang terkumpul. dan tak exercise, balik tengok TV Duduk je. Duduk. Ini yang bahaya. So lemak-lemak semua ni semua akan duduk di kawasan bukan saja bawah kulit kita atau adipose tissue tapi dekat sebelah-sebelah organ, dan omentum iaitu langsir di dalam abdomen kita yang bentuk sebagai lemak, so yang ni yang bahaya, ni yang menyebabkan kenciman di darah tinggi, kolesterol tinggi, dan hati yang bengkak. Tetapi macam you kata tadi, kita tak boleh anggap orang yang boroi itu disebabkan oleh obesitas saja. So kalau you nampak orang kurus dan perut boroi, dan you kena fikir mungkin ada masalah perubatan lain seperti kanser ke, masalah hati yang dah rosak. Sebab bila hati dah rosak, kandungan perut tu penuh dengan air. So bercampur juga semua tu. So bercampur. So kita kena tengok masalah tertentu. Punca jugalah Ya, tepat sekali. Tapi bila obesiti, kalau dikaitkan dengan obesiti, pastilah pemakanan menjadi punca utama lah. Betul. Datuk, kenapa Nombor satu, lemak tu berkumpul dan Kita sebagainya. dalam bulan Ramadan ingat kan bertambah berkurang. Tapi bila pergi bazar Ramadan tu boleh tahan juga Datuk. Macam-macam makanan tu. Makanan, sebab masalahnya bulan ada dua beza antara puasa, bila kita berpuasa dengan orang yang starving. Maksud dia yang starvation. Starvation ni macam kes sampai Kebuluran. tahap kebuluran. Puasa, apa yang berlaku ialah kalau you tak makan, kita masih ada tenaga sebab tenaga datang daripada glukos. So kalau orang tu puasa dan satu hari tak makan langsung, buka puasa pun tak makan apa, glukos dah habis dah. Dan dia akan guna glukos daripada glycogen dalam kita punya hati. Tahap simpanan tahan dalam 72 jam. So bila dah habis tu, then badan kita dapat energi atau fuel daripada lemak dalam keseluruhan badan kita. Dan untuk orang yang 70 kilo, kita ada 150,000 kilokalori simpanan lemak dalam badan kita. So imagine kalau you guna 1000 kalori sehari, at least you boleh tahan 150 hari sebelum bab yang akhir sekali, di mana orang-orang kes kebuluran macam di Ethiopia tu, kita guna tenaga daripada protein, which is daripada kita punya otot atau muscle. So bila dah sampai tahap tu, ni yang di mana you tengok kes-kes famine di Afrika, ataupun patient yang mendapat kanser, sampai dah tak ada tulang rusuk pun, tulang-tulang pun dah nampak. Ini tahap dah bahaya sangat, di mana sebab kita punya muscle tu penting untuk pernafasan, penting untuk jantung kita. Tapi dah terpakai untuk tenaga. So bila sampai tahap itu dan kalau tidak terima rawatan,
memudaratkan lah. memudaratkan Boleh maut lah. boleh maut. Ya. Macam tu. Jadi kita kat sebenarnya terlebih pula makan ke. So masalahnya bila puasa you tak pernah sampai negatif kalori. Masa buka puasa tu you start Top up lagi. Top up air tebu 2 gelas. Allah. Air tebu 2 gelas, lepas tu makan nasi lagi, satu pinggan dengan lauk tu dekat 600-800 kilokalori. Kalau orang yang 70 kilo, sepatutnya ada 70 kali 30 kilokalori sehari dan 2100 kilokalori saja. You buka puasa, lepas tu sahur pun dekat 2000-2100. So you dah balance. You takkan hilang berat badan punya. Belum campur moreh lagi Datuk kan. Betul. Okey. Betul, tepat sekali. Itulah dan pasti ada kesan sampingan untuk kalau kita obes, maknanya akan ada sakit-sakit lain datang. Kencing manis sudah barang pasti, dan banyak lagi sakit-sakit lain datang. Mungkin Datuk boleh sebutkan apa antara kesan kalau kita tak jaga betul-betul berat badan kita ni. So bila you dah sampai tahap obes, so bergantung daripada kriteria. Ada 2 kriteria, Asia kriteria Asia ataupun kriteria WHO. Okey. Definisi obesity adalah bila kategori Asia di mana BMI sudah melebihi daripada 27.5. Okey. Kalau kategori WHO 30 ke atas. Okay? So lebih daripada ni kita dah masuk morbid obesity. So apakah maksud morbid obesity? Bila dah ada prefix yang depan obesity ada morbid. Morbid ni maksudnya benda-benda yang boleh membahayakan you jika you terus dengan masalah obes ni. So that mean BMI 30 atau 27.5 ke atas bagi orang Asia. Okay? Sebelum tu, kenapa orang Asia kita rendahkan sikit dia punya goalpost supaya kita dapat rawat awal? Sebab jika you bandingkan orang Asia dengan orang Mat Saleh, okay, Caucasians, BMI sama, tinggi sama, berat sama, orang Asia akan ada 2 kali lebih lemak dalam badan kita, especially dalam abdomen kita berbanding dengan orang Mat Saleh. Dan sebab itulah orang Asia dia senang dapat kencing manis pada BMI yang lebih rendah. So dalam BMI 30 ke 35 berbanding dengan orang Mat Saleh di mana BMI 40 baru dapat. Okey. So apakah masalah yang memudaratkan? Sekurang-kurangnya ada 2 benda yang penting. Satu, obesiti boleh menyebabkan umur yang dipendekkan atau menyebabkan premature death. Okey. Dan of course jalan tangan Allah. Tapi kalau you tahu tu highway elite tu sibuk, you lintas jalan juga. Memang jadi pasal lah. So you kena usaha. Usaha maksudnya you kena kurangkan berat badan. Supaya kalau you katakan umur panjang sikit, you akan dapat sekurang-kurangnya 65 masalah perubatan yang berkaitan dengan obesiti yang amat-amat serius, seperti start daripada kepala. Okey, kita panggil benign intracranial hypertension ataupun FOC cerebri. That means senang pening kepala, senang terlupa, senang depres, senang kecil hati. Okey. Ya. Senang terasa. Turun bawah sikit salur pernafasan kita, yang tu kita panggil OSA ataupun obstructive sleep apnea, yang boleh menyebabkan you boleh berhenti bernafas tengah malam. Dan di jangka masa lama boleh menyebabkan jantung kita lemah, especially right heart failure, dan akhirnya boleh dapat pulmonary hypertension yang membahayakan, dan akhirnya keseluruhan congestive cardiac failure. Dan lain-lain sebab kita punya arteri boleh tersumbat, menyebabkan stroke, boleh menyebabkan jantung. Maksudnya setiap tingkat ni dalam betul. badan kita ada kesan kalau obes. Kencing manis adalah masalah paling utama dengan obesiti di Malaysia ni. Lebih daripada 50 ke 60% orang yang obes, okey, sudah ada masalah kita panggil insulin resistant, di mana insulin dah tak boleh kawal lagi gula yang berlebihan dalam badan kita. So yang berlebihan tu menjadi diabetes. Dan yang amat membahayakan ialah baru keluar daripada surat khabar 2-3 minggu lepas bahawasanya Malaysia antara negara yang paling tinggi sekali pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang, di mana sampai tahap end stage yang perlu dialisis. Dan dari segi statistik, kita mungkin pada tahun 2030 negara kita antara negara paling ramai di dunia yang akan mengalami masalah end stage renal failure yang memerlukan dialisis. Tapi itu salah satu daripada banyak masalah yang bahaya disebabkan oleh kencing manis, termasuk kilang penghilatan ataupun masalah lain seperti
infeksi, kita punya urat saraf dah rosak dan boleh menyebabkan masalah gangren di kaki. Okey, so banyak masalah-masalah yang amat berbahaya tak termasuk kanser lagi. Contohnya kanser payudara. Okey, di Malaysia dalam 1 dalam 18 ke 16 wanita akan dapat kanser dalam seumur hidupnya. Tapi bila you obese, risiko ni bertambah 2 ke 3 kali ganda sebab antara benda yang stimulatekan kanser ini adalah hormon. Okey, sepertinya estrogen. Okey, so hormon ini yang berlebihan datang daripada lemak. Okey, yang utama datang daripada ovary untuk wanita, tapi yang lebih daripada lemak. So kalau lemak yang ada berlebihan ni akan menstimulasikan lagi dan ini menyebabkan masalah kanser meningkat. Betul lah. Ya. Tapi bukan itu saja, kanser kolorektal, usus besar, kanser perut disebabkan oleh uri reflux, masalah reflux, sakit ulu hati pun kerap dengan orang obes, dan juga kanser rahim. Dia berkait-kait tu Datuk berkait sini. Bila kita rewind balik, semua punca dia daripada obesity. Actually kalau you duduk dan fikir segala masalah perubatan semua boleh dapat dengan obesity. Dari perut bermula dari perut. Tepat sekali. Tapi itulah orang kita ni ni layman terms lah. Orang kita ni dia buat tak tahu, buat dia lepas tu dia tengok lifestyle dia, tengok bola, lepak-lepak, minum-minum, tarik. Jadi Datuk tu lah, kadang-kadang mereka, kita ada UKM Special Center kan untuk mengatasi masalah. Jadi mereka ada nak tahu tentang bagaimana untuk ada advice ke. Kita akan fikirkan nanti. Kita akan bincangkan nanti lepas ni, insyaAllah ada alternatif. Cuma cerita tentang alternatif, ada juga yang kata tak apa, kat pasaran ada macam-macam obat yang ditawarkan untuk kurus, slim, diet dan sebagainya. Adakah berbahaya? Dan memang kalau berbahaya, apakah antara bahaya yang boleh kita menjadi ancaman kepada kita, Datuk, sekiranya kita tersalah ambil obat untuk kurus ni. Nanti kita akan bincang lebih lanjut, insyaAllah. Dan soalan-soalan daripada anda pun kita akan raikan selepas ini, insyaAllah. Sekarang dah 8:49 pagi. Anda sedang mendengar segmen kesihatan di Warna Pagi Kim FM. Pilihan utama anda. Wah Daniel, banyak betul jualan yang kau beli. Maklumlah puasa-puasa ni macam-macam aku teringin. Teringin juga. Zakat fitrah dah bayar ke? Alamak, aku lupa. Jangan penuhi keinginan diri. Tuntutan agama juga perlu kita penuhi. RM7 je. Tunaikan zakat anda di 27 cawangan Lembaga Zakat Selangor yang dibuka 7 hari seminggu sepanjang Ramadan. Hubungi kami di talian 1300-88-4343 atau www.zakatselangor.com.my. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hasbullah Arifin, CEO dan founder Jam Tawaf Al-Isra. Bergayalah raya tahun ini dengan Jam Tawaf Al-Isra. Banyak kelebihan Jam Tawaf Al-Isra ini. Jam yang unik, reka bentuk menarik dan sangat berkualiti tinggi. Hubungi 019-626-1008, 019-626-1008 atau layari jamtawaf.my. Jam Tawaf Al-Isra. Oma, Hana, Mama beli susu baru. Wah! Minum Will dan adik, susu kambing yang lazim. Mari minum bersama seronok dan jom minum Will dan adik. Penuh dengan khasiat, kurma maju delima. Ada vitamin A, D, E dan K. Jom minum Will dan adik. Jom dapatkan Will dan adik edisi Omar dan Hana. Bulan puasa ni je. Alhamdulillah. Untuk info lanjut, sila hubungi 019-965-3166, 019-965-3166. Ejen dan stokis diperlukan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La imana liman la amanata lah, wala dina liman la ahda lah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak berpegang dengan janji. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kim FM, pilihan utama anda. Kim FM, pilihan utama anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami untuk segmen kesihatan. Macam-macam off air pun kita sempat tanya Datuk berkaitan dengan rawatan. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang kesan, Datuk. Sekarang ni di pasaran lambakan produk-produk ataupun dikatakan ubat-ubatan untuk kurus, Datuk. Boleh ke kita ambil itu?
Okey, so dari segi ini kita dah masuk segmen rawatan obesity. Okey. So selalunya kalau saya terang kepada pesakit, saya terang ada 4 kategori rawatan untuk obesity. Okey. Pertama, kategori pertama secara natural lah. Kalau boleh you hilang berat badan secara natural lebih baik daripada buat atau ambil ubat-ubat. Okay, ini that means diet dan exercise. Kita akan refer kepada dietitian, letak patient on very low calorie diet. That means 800 kilokalori, lepas tu 1200 kilokalori. InsyaAllah dia akan hilang berat badan. Cuma bergantung kepada disiplin mereka. Boleh tahan lasak ke tak? Itu yang problem. Sebab kita ada hormon ghrelin yang asyik menekan makan. Itu yang susah. Hormon ghrelin. Exercise, masalahnya kita sibuk kerja, balik rumah dah pukul 7, nak exercise kat mana? Okay, so you tak akan konsisten nak exercise. Tu yang problem. So kebanyakan pesakit bila dia dah give up dengan cara natural ni, dia cuba cari cara lain lah. So kebanyakan dia akan search internet, tengok ada cara lain. So tahap kedua ialah di mana even sebagai clinician pun kita selalunya akan bagi ubat juga. Okay, atau at least offer nak bagi obat. Okay, tapi masalahnya dengan obat ialah limited saja. Limited dari segi tak banyak jenis obat, dan beberapa obat yang dulu ditarik balik sebab banyak side effect. Okay, antara side effect bergantung kepada jenis obat. Okay, contohnya Duramin. Banyak pendengar-pendengar mungkin ada sekarang yang tengah makan ubat Duramin ataupun dah diprescribekan ataupun tengah mencari ubat Duramin. Okey, ubat Duramin memang legit lah. That means legal, dengan syarat you diprescribekan di hospital kalau perlu. Okey, atau memenuhi indikasi. Tapi masalah ubat ghrelin ni Duramin ni ialah dia side effect dia boleh menyebabkan susah nak tidur, jantung berdebar-debar. Kalau orang tu darah tinggi, selalunya kita cuba elakkan lah. Dan masalah gastrointestinal seperti diarrhea ataupun sakit perut. Okay? Dan paling lama pun bagi 3 bulan, lepas tu 3 bulan, so 6 bulan. So masalahnya ialah selepas berhenti tu, lepas berhenti tu pesakit akan rebound. Dia akan makan banyak lagi lepas tu. So berat badan akan turun mungkin dalam 10% lah excess weight. So kalau you berat berlebihan 30, mungkin hilang dalam 3, 4, 5, 6 kilo tu. Tapi lepas tu naik balik. Okay, dan so maksud saya kategori pertama seperti diet, exercise dengan ubat, dia tak tahan lasak. Sebab dia memerlukan kita punya disiplin untuk kawal apa yang masuk dalam perut kita. Okay, so bila cara ni dah tak berjaya, okay, then kita masuk bahagian kedua, di mana kategori ketiga dan keempat, di mana kita ubah suaikan perut supaya perut yang kawal apa yang masuk. So kalau perut tak suka kandungan yang masuk ataupun jumlah yang masuk, dia akan reject balik. Okay, so ini tak perlu ada masalah disiplin lah, sebab akhirnya pesakit akan dapat adaptasi dengan cara pemakanan yang baru lah. Okay, so kita kawal perut tu. So antaranya ialah secara endoskopik, di mana kita letak belon dalam perut. Okey, belon ada 2 jenis belon. Belon diisi dengan angin atau belon diisi dengan air. Yang bezanya belon diisi dengan air kan dia ringan sikit dan dia terapung kalau you makan. So dia akan naik dan memenuhi kawasan bahagian atas perut atau kita panggil fundus. So bila dia penuh fundus, dia cepat kenyang. Okey. Tapi masalahnya sebab perut kita keadaan dia berasid. So either belon tu dia pecah sendiri ataupun kita kena buang belon tu selepas tahun. So maksud dia masalah cara rawatan ni ialah temporary saja, tak permanent. Sementara. So bila cara ni pun dah tak berjaya, dan akhirnya ni di mana memerlukan rawatan yang paling definitif sekali. Okey, maksud dia pembedahan. Okey, so kebanyakan pesakit dia ingat pembedahan ni besarnya pembedahan ni yang belah daripada atas sampai ke bawah tu. Sebenarnya sekarang ni kita tak buat macam tu lagi dah. Okay. Tak ada belah-belah dah. Tak ada belah-belah dah. Tak ada belah-belah dah. So dari segi evolusi pembedahan ni, actually pembedahan ni telah dibuat 50 tahun lepas lagi di Amerika. Tapi masa tu dia buat pembedahan open. Okay, that means besar lah. Okay, tapi sekarang ni kita buat tebuk lubang kecil saja.
dan dari segi evolusi dan scientific progress dan advance in science, kita kurangkan daripada 5 ke 3 lubang, dan sekarang ni kalau pesakit yang tak besar sangat, okey, BMI 35 ke bawah, kita boleh buat melalui satu lubang saja, melalui pusat. So tak nampak, kita panggil single incision. Okey, so tak nampak. Okey, di mana di UKM kita pun ada buat operation sebegini. Dan itu cara akses atau masuk. Okey, so bila masuk, apa kita buat? Ada 2 cara kita buat. Satu, kita kecilkan saiz atau kapasiti perut tu. Okey, ada banyak cara. Kita boleh taruh getah atau band, kita kecilkan perut, ataupun kita potong perut. That means kita buang 80% daripada perut. So perut baru 20% daripada yang asal dan kecil. Okey, itu kita panggil sleeve gastrectomy. Ni antara operation yang paling popular dan common sekali di dunia. Sebenarnya di dunia dekat 500,000 rakyat dunia melalui operasi pembedahan obesiti tiap-tiap tahun. So bukan masalah yang rare. Ni memang operation yang common sekarang ni di dunia sebab masalah obesiti. Dan satu lagi, you boleh lipat perut. Jadi dia kecil juga. Dia kecilkan. Ini macam yang kes untuk gelebih, macam gelebih tu. Tak. Ini itu perut lain tu. Itu tak masuk lagi. Oh, ini bukan luar, dalam. Ni cerita kat dalam ni. Cerita dalam ni tak habis lagi operation ni. Dalam perut ya. So yang satu lagi di mana kita buat lintar pintas ataupun bypass. Okey. Di mana bukan saja kita kecilkan perut, tapi kita lintar pintas supaya usus kecil tu dia dah bypass sikit bahagian awal usus kecil, seperti duodenum, sebab kawasan ini paling banyak penyerapan berlaku. So dia nak elakkan penyerapan lemak, penyerapan glukos yang banyak. So kita buat bypass. Okey, dan ada banyak jenis bypass jugalah. So tak nak masuk bahagian teknik tu. So ada banyak, so maksudnya kita ada banyak buat jenis operation, tapi bergantung kepada dan spesifik kepada pesakit tu. So bila selepas operation, berat badan akan turun. So minimum berat badan turun sekurang-kurangnya 50% daripada excess weight. So kalau you overweight daripada 100 kilo overweight, minimum dalam 50 kilo minimum. Tapi kalau gastric bypass tu dalam 40 kilo you boleh hilang. Sleeve dalam 70 kilo, band dalam 60 ke 50 kilo. Okey. Tapi yang penting juga sekali, bukan saja berat badan yang turun, tetapi semua masalah-masalah perubatan pun kurang ataupun dapat disembuhkan. Okey. Contohnya seperti kencing manis. Dan sebab itu sekarang surgery untuk kencing manis sekarang termasuk dalam algoritma untuk rawatan diabetes. Okey. So maksudnya kalau pesakit ada obesiti dan kencing manis dan ubat pun tak berjaya untuk kawalkan kencing manis, dan direkomendkan ini guideline dunia ni, okey, di mana boleh melalui operation bariatrik ataupun metabolic supaya kita dapat kawal masalah kencing manis. Dan banyak juga saya dapat referral daripada pakar-pakar kencing manis sekarang, di mana patient obese dan kawalan kencing manis amat teruk, despite walaupun mereka on insulin, dan insulin pun dah dosnya amat tinggi. So pesakit-pesakit macam ni masih lagi ada harapan di mana kita boleh tolong. Masih ada harapan di mana kita tolong. Sebenarnya Datuk you are promoting yang pembedahan invasive surgery itu adalah lebih efektif berbanding ubat-ubatan, betul Ya. InsyaAllah. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi lah, mungkin lebih detail lagi. Dan sambil-sambil tu anda juga boleh pergi Facebook UKMMC Obesity and Metabolic Center. Yes. Datuk, itu kalau nak tengok ada beberapa gambar-gambar. Biasa kalau orang cerita tentang obesity ni, Datuk, dia akan ada before and after. Kan? Macam mana before
berapa saiznya, berapa beratnya, dan after surgery ni beberapa pembedahan dilakukan, lihatlah hasilnya. Kat situ ada gambar-gambar dan juga penjelasan berkaitan dengan yang Datuk sebutkan tadi, bariatrik, yang kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana dia bukan sekadar dapat membantu masalah obesiti tu, tapi juga membantu diabetik Ya. Wow, Masalah-masalah perubatan yang berkaitan dengan obesiti. Aku tengok gambar-gambar tadi yang daripada besar macam tu, overweight sampai sadar je. Itulah, ada ya. juga kes-kes macam tu Aduh, nanti kita akan tanya lagi macam mana mungkin mekanisme ataupun perjalanan pembedahan ni dilakukan. Mungkin Datuk boleh ceritakan pengalaman-pengalaman beliau juga, dan mungkin ada testimoni ataupun contoh-contoh. Nanti kita akan tanyakan pada yang berbahagia, Prof. Datuk Dr. Nik Riza Kosai, pakar bedah Upper GI and Minimal Invasive Surgery UKM Specialist Center, hanya di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, IKIM FM, IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Awak dah pergi bayar zakat? Alamak, lupa. Esok je lah. Jangan bertangguh. Lebih baik disegerakan. Lagipun jangan risaulah. Sepanjang Ramadan ni, kaunter zakat PPZ dibuka setiap hari. Dari 8 suku pagi sampai 4.30 petang. Ya, saya tahu. Kan menunaikan zakat ni salah satu daripada rukun Islam. Duit dah bawa? Kalau tak bawa, boleh bayar guna cek, kad debit atau kad kredit perbankan Islam. Terima kasih ingatkan saya ya. Kalau abang tak pasti nak bayar berapa, layari zakat.com.my atau telefon 1-300-88-5757. Assalamualaikum semua. Jom ke takzim. Masya Allah, ada baju kurung, tudung, permaidani dan kain-kain baru. Tahun ini, harga kami berpatutan dan keuntungan kami diturunkan supaya semua orang mampu beli. Jenama tak penting, yang penting cantik, kualiti dan harga murah. Jumpa di Takzim Shah Alam, Takzim Tesko Rawang tingkat 1, Takzim Bandar Pusat Jengka, Takzim Bandar Satelit Muazzam Shah. 0162139786. Alhamdulillah, selamat berpuasa dan berhari raya. Memperkenalkan gabungan premium susu kambing segar organik bersama pati ekstrak kurma. Las juga terdapat las asli dan las cafe. Ada kelas. Amalan organik untuk perhadaman, imunisasi, kecerdasan minda dan tenaga sepanjang berpuasa. Semak 2000 pengedar di lassusukambing.com. Khidmat penghantaran ke rumah disediakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, agihan kekayaan yang tidak saksama, isu kemiskinan, salah laku korporat serta isu alam sekitar merupakan beberapa perkara utama yang masih membelenggu kebanyakan negara Islam. Sehubungan dengan itu, IKIM dengan sokongan Yayasan Wakaf Malaysia, Jabatan Wakaf, Jauhar dan Bursa Malaysia akan menganjurkan seminar filantropi dan derma bakti Islam pendekatan korporat dalam konsep wakaf pada 7 hingga 8 Ogos 2017 bertempat di Dewan Besar IKIM. Maklumat lanjut hubungi 03-6204-6200 atau layari www.ikim.gov.my atau FB Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hadiah misteri menanti peserta yang mendaftar awal. Alhamdulillah dah 9.05 minit pagi, jam terakhir Warna Pagi, dan kita masih lagi dalam segmen kesihatan hari ini, cerita tentang obesiti tadi. Datuk, ada sahabat kita di WhatsApp bertanya, ada kawan saya ni obesiti, lepas tu buat bukan ayat obes, lepas tu ada yang geleber-geleber tu. Adakah pembedahan yang sesuai untuk hilangkan geleber? Okey, bergantung kepada pesakit menanya soalan ni. Dia pernah buat operation ataupun dia just sebab hilang berat badan banyak. Tapi sebab diet kot lah. Sebab diet pun boleh. Sebab memang tak 100% pesakit kami yang lepas hilang berat badan dengan banyak akan dapat benda menggelebih. Tapi lagi besar orangnya, lagi menggelebih. Itu dia punya prinsip dia. Okey. So menggelebih, tempat-tempat yang paling biasa yang menggelebih bahagian perut. Okey, kalau lelaki bahagian dekat buah dada tu. Dengan bawah lengan. Dengan bahagian dalam peha. Okey. So menggelebih saja bukan saja menyebabkan tak lawa lah. Okey. Tetapi dia boleh mengganggu dari segi pergerakan, dari segi pemakaian. Okey. So kes-kes begini selalunya kalau mengganggu juga, kita akan refer kepada plastic surgeon. Okey. So plastic surgeon akan trim kan lah. Dia akan buang, kita kalau bahagian perut tu kita panggil abdominoplasty. Okey. Ataupun tempat-tempat lain
yang seperti saya katakan tadi, dia boleh trim kan. Okay, so kembali kepada perkataan kosmetik tu. Okay, so selepas operation, of course you punya body contour dah tak bila kulit yang berlebih sikit tu, tak semua pesakit, dalam 10% saja saya refer kepada plastic surgeon. Okey. Selalunya kita hantar sebab ada masalah seperti mengganggu pergerakan dan juga kosmetik lah. Dia tak suka dengan bentuk badan mereka. Ni yang kita refer kepada plastic surgeon. Tapi pembedahan obesity yang kita buat tak ada kena-mengena dengan kecantikan. Okey. Kita buat untuk kesihatan atau untuk mengelakkan pesakit yang sudah ada masalah perubatan sebelum mendapat komplikasi. Okey. Tapi indirectly, of course, bila mereka hilang dekat 50 kilo, nampak lebih lawa sikit dah dan more presentable. Dan juga dari segi psikologi, dia lebih confident dan peluang untuk dapat pekerjaan pun lebih tinggi. Okay. So banyak advantage. Sebenarnya ada berlaku confusion, kekeliruan, ada untuk kecantikan atau untuk kesihatan. Sebenarnya pembedahan tu untuk kesihatan. Tambah-tambah lagi dapat mengelakkan diabetes dan juga macam yang Datuk sebutkan tadi, bariatrik. Macam mana mungkin pembedahan tu dilakukan, Datuk? Prosesnya, bila kita dah counsel pesakit mengenai pembedahan bariatrik. So penting sekali kita kena duduk bersama pesakit dan terang secara detail kepada pesakit kenapa mereka perlu buat operasi ni, apakah operasi tu, apa kita buat masa operasi tu, jenis operasi apa yang kita nak buat, dan apakah komplikasi yang boleh datang dengan operasi tu. Okay, so berkaitan dengan komplikasi, mana-mana operation yang kita buat mesti ada risiko. Okey, tetapi kalau risiko tu lebih daripada kebaikan, kita tak buat operation tu pula. Okey, so dia kena ada balance. So balance-nya, operation ni sebenarnya selamat. Okey, risiko amat kurang jika pembedahan ini dibuat di hospital-hospital yang buat lebih daripada 50 cases setahun lah, ataupun high volume center. Okey, so apa lagi kita beritahu pesakit lepas operation apa perlu buat. Okey, so ni dietitian akan datang menerangkan cara pemakan ni akan berbeza. So 2 minggu pertama selepas operation mungkin liquid atau sup saja, lepas tu blend, lepas tu soft diet. Okey, so tapi sebelum operation juga penting dietitian akan datang dan dia akan memulakan pesakit dengan very low calorie diet. That means 800 kilokalori saja. Sebab apa? Bukan untuk hilangkan berat badan. Yang penting sekali untuk kecilkan hati, sebab 100% pesakit saya yang obes, hati mereka sudah bengkak. Sudah ada kita panggil non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD. Okey. Dan masalah hati ni kalau dibiarkan dijangka masa lama, risiko untuk dapat liver cirrhosis amat bahaya. Okey. So sebab itu kita letak very low calorie diet bagi pesakit untuk memulakan 2 minggu sebelum pembedahan, supaya hati kecil dan pembedahan pun senang. Sebab perut tu bawah hati, so senang nak angkat hati masa buat operation tu untuk buat pembedahan. Okey, so macam saya cerita tadi lah, operation bergantung kepada keperluan pesakit. So kita tailor-made kepada pesakit tu, yang mana yang terbaik untuk pesakit, seperti yang saya terangkan beberapa jenis operation tadi. So lepas operation selalunya, sebab kita guna tebuk lubang kecil sekarang ni, hari kedua dan ketiga selepas operation dah boleh balik dah. Dah boleh balik rumah. Dah boleh balik rumah. Dan follow up, kita jumpa balik dalam 2 minggu untuk tengok luka okey, dan 1 bulan lepas tu nak cek darah, dan untuk tahun pertama tiap 3 bulan sekali. Okey, nak make sure dia makan ubat ke, makan okey ke tak, dan tahun kedua 6 bulan sekali, dan seterusnya setahun sekali. Sebab just nak tengok follow up, dan kita pun nak tengok monitor dia punya berat badan, kencing manis. Tetapi rawatan ni bukan saja ditumpukan kepada saya sahaja, tetapi ini multidisciplinary. Multidisciplinary maksudnya orang yang involved dalam rawatan pesakit-pesakit ni bukan saja saya, tetapi pakar endocrine, that means pakar diabetologist, cardiologist, jantung, physio, dietitian, okay, psychologist. Sebab kadang-kadang kalau orang tu mentally tak prepare, sebab kebanyakan macam kata lepas operation ni saya akan miss makan-makan semua ni. Actually tak, sebab lepas operation dia punya selera pun kurang, so dia tak fikir sangat ni. Tapi penting kita kena terangkan secara penuh lah, sebab once operation dah buat, you tak boleh,
susah nak reverse balik lah. Your experience, orang boleh adapt lepas selesai pembedahan tentang makanan dia punya lifestyle dia. So far memang mereka boleh adapt lah, sebab itu penting. You kena terang daripada awal lagi. Sebelum pembedahan you kena bagi faham betul-betul. Di mana cara pemakanan you akan berbeza. Rasulullah pun pernah bersabda, segala masalah perubatan berasal daripada perut. Kalau you nak isi perut dengan makanan, 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan cecair, 1/3 dengan angin. Semaksudnya jangan makan sampai penuh. Surah Al-Araf ayat 90 ke mengatakan ada dua benda. Buat dalam kehidupan kita kena buat secara kesederhanaan. Satu, bila masuk masjid, dia kata jangan pakai terlalu mewah sangat. Satu lagi, makanan. So memang dalam Quran pun ada emphasis, you jangan makan terlalu lebih sangat. So kalau you makan sederhana, makan secara seimbang, dan you exercise, you tak akan gemuk. Simple as that. So bulan Ramadan ni lagi ramai datang ke special center atau sebelum Ramadan lebih ramai untuk sebenarnya sama, tak ada beza. Dia punya kita ingat bulan Ramadan ni tak sibuk sangat. Sebenarnya actually sama je sibuk. Sama je sibuk. Tapi paling sibuk sekali lepas raya. Saya cakap betul. Lepas raya. Sebab dia hilang 2 kilo masa bulan puasa. Lepas tu Syawal 1 hari dah ada 2 jemputan minimum. Berat dah naik 6. Dia rasa guilty, datang jumpa nak ni. Dia rasa bersalah je terus jumpa Datuk Lepas tu datang specialist center pun ada jamu hari raya lagi. Ada jamu hari raya lagi. Saya pun susah nak kontrol. Kena exercise. Itu pun lari dekat 10k dalam 2-3 hari sekali. Kalau tidak berat badan naik. Kena konsisten betul. Sebab kita Annie Syafina, terima kasih Annie, dia kongsikan juga pengalaman beliau. Katanya saya lebih confident, lebih yakin, lebih sihat, lebih aktif dan dah tak makan ubat-ubatan untuk diabetes dah. Dan bariatrik ni juga bantu masalah slip disc beliau dan tak perlu untuk jalani pembedahan spinal. Ni maknanya antara faedah dan manfaat bariatrik ni Datuk. Selain untuk mengatasi obesity. Okey, ada sahabat kita tadi tanya sebab Datuk sebut riadah tadi tu. Boleh ke kita lari malam-malam tu? Apa bahaya dia? Beriadah waktu malam. Bahaya dia? Sebenarnya tak ada masalah. Memang dalam kehidupan kita, bila you ambil lebih kalori, you kena buang ambil dalam di 200-300 kalori sehari lah. Kalau tidak, yang ni akan disimpan jadi lemak. Okey. Tapi bila kita beriadah, dia ada 3 kategori riadah atau bila you bersukan. Satu, cardiovascular exercise. Okey. Nombor 2 ialah muscle exercise. Okey. Nombor 3 is flexibility, macam you buat yoga. So kalau you nak betul-betul seimbang dalam riadah you kena gabungkan ketiga-tiga sekali. Okey. Saya tahu ni sebab antara conference saya pergi, antara pencarahnya ialah sports medicine. So dia terangkan dengan lebih detail lah. Cardiovascular muscle dengan apa bezanya. Cardiovascular, bila you exercise you burn kalori tu. Okey. Lepas exercise kalori tu dah stop burning sikit. Okey. Muscle exercise, you angkat berat and build muscle. Bila you berhenti exercise, kalori masih burn sekarang 2-3 jam lepas tu. Itu yang penting. So untuk jawapan dalam bulan puasa tak ada masalah nak beriadah. Tapi kalau boleh, sebab selalunya kita tak sempat. Kalau nak tarawih lagi, bila ada masa nak malam nak exercise. So boleh, mungkin you ambil masa dalam setengah jam dan light jogging saja. So you tak perlu buat terlalu berlebihan. So light yang sudah sesuai lah, exercise saja. Yang penting biar balance dan bersederhana, jangan ekstrim sangat Datuk Ya, tepat sekali. Okey, baik, insya-Allah nak kurus insya-Allah semua nak sihat yang penting. Dan kita akan berehat kejap dan banyak lagi nasihat dan pesanan dan tips Datuk lah juga untuk mengatasi obesity. Sebentar lagi untuk pusingan terakhir bersama tamu kita hari ini yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Nik Rizal Kosai, pakar bedah upper GI and minimal invasive surgery UKM Specialist Center di mana pagi. UKM FM, pilihan utama anda. Salam Ramadan Karim. Saya Aziza Arifin. Tetap amalkan produk semula jadi Olive House untuk mengembalikan tenaga, kesegaran serta melancarkan rutin sepanjang Ramadan. Produk Olive House disahkan tulen dan kaya dengan nutrisi. Ramadan ini Olive House berkongsi promosi hebat untuk produk Olive Plus 30X, Justa 5 dan Pati Minyak Zaitun. Hubungi segera ejen anda atau telefon 013-5000-157 atau layari Facebook Malaysia Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat.
Selesai juga beli kelengkapan raya. Abang, hadiah untuk mak belum lagi lah. Jom dapatkan telekong Siti Khadijah. Mesti mak suka. Lah, nasib baik yang ingatkan. Mestilah, sebab saya pun nak satu untuk solat raya nanti. Jom ke pembukaan butik Siti Khadijah di Bandar Prima Senawang Negeri Sembilan pada 17 dan 18 Jun ini. Ada diskaun sehingga 15% dan pelbagai hadiah untuk dimenangi. Layari sitikadijah.com. Telekom Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Bang, macam mana dengan hasil tangkapan ikan hari ni? Tak banyak yang dapat. Cukuplah untuk kita makan anak beranak buat berbuka nanti. Beras dan barang dapur semuanya dah habis. Ingatkan kalau ada duit hasil jualan ikan, dapatlah beli barang dapur. Nak buat macam mana? Ikan susah nak dapat sekarang ni. Cuaca tak menentu. Kesian kat anak-anak. Tapi tadi Tok Penghulu jemput kita untuk terima bantuan Pack Ramadan di masjid petang ni. Pack Ramadan tu apa bang? Sumbangan barangan keperluan harian. Ada beras, minyak masak, gula, susu, sardin, kurma dan lain-lain. Ini sebenarnya program Imarah Ramadan, anjuran IKIM FM dan Islamic Aid Malaysia. Alhamdulillah. Sama-samalah kita berdoa agar dimurahkan rezeki orang yang menderma tu. Jom salurkan sedikit sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang www.iam.org.my atau hubungi 019 397 3558. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hasbullah Arifin, CEO dan founder Jam Tawaf Al-Isra. Bergayalah raya tahun ini dengan Jam Tawaf Al-Isra. Banyak kelebihan Jam Tawaf Al-Isra ini. Jam yang unik, reka bentuk menarik dan sangat berkualiti tinggi. Hubungi 019-626-1008, 019-626-1008 atau layari jamtawaf.my. Jam Tawaf Al-Isra, Lembah Kelang 91.5 FM. Warna pagi IKIM FM diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Mari membantu mereka yang memerlukan di 28 buah negara termasuk Malaysia menerusi tabung Ramadan. Ini masanya Islamic Relief Malaysia. Layari islamic-relief.org.my atau hubungi 0389263434 untuk maklumat dan bantuan. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ada itu hormon namanya Ghrelin. Dia akan cakap makan lagi. Betul tu Dia dah macam hormon Ghrelin ni dah macam nafsu pula mengajak kita untuk makan lagi dan bawa pada obesiti. The crave tu untuk tu Ya. Memang ada. Tapi yang sedap tu lah yang selalu kita nak makan tu Tak ada masalah nak makan apa-apa makanan. Oh, ya? Of course negara kita mewah dengan makanan kan. So nak cuba sini, nak cuba situ. Cuma jangan makan berlebihan. Dan Rasulullah pun cakap bila kita makan, kunyah lebih sikit. Dan makan slow-slow. Dan dia kata jangan makan berdiri. Sebab apa? Berdiri tu maksud you in a rush. Nak cepat. Okey, sebab tu duduk perlahan-lahan. Perlahan-lahan, makan perlahan-lahan. Supaya kalau dari segi saintifik, okey, logiknya Ghrelin pun dia tak spike tinggi sangat. Dia akan bila makanan dalam mulut, dia interaksi antara otak dengan kita punya gut ataupun usus dengan perut. Dia akan menyebabkan pengeluaran semua hormon-hormon ni. So dengan makan cara perlahan, dia akan kontrol sikit. Semua cara kontrol. Ini sekarang semua nak cepat tu nak berjalan cepat, nak makan cepat, nak kerja cepat, makan kalau boleh cepat. Makan pun nak segera. Semua nak segera. Sebenarnya sukan pun slow. Main bola kalau you cepat sangat, then you clumsy sikit kan. Mungkin pas bola kat tempat lain. Itulah saya dengar dia rumahnya dekat dulu dekat UK, rumah dekat Wayne Rooney punya rumah dengan Ryan Giggs boleh tahan. Berapa tahun di UK? Saya di UK 21 tahun. 21 tahun tu. Ryan Giggs kenal Datuk. Dekat Ryan Giggs kenal Datuk. Okey, itu cerita lain lah. Itu pengalaman Datuk dalam pengajian dalam bidang perubatan. Dan alhamdulillah ramai juga yang menyatakan minat mereka di Facebook ni. Ramai tanya sahabat kita Annie Syafinas pun terima kasih sebab kongsi juga. Katanya Annie ni dulu pembedahan bersama Datuk dulu di PPUKM. Boleh anda tanya Annie dan Datuk mungkin di hujung ni apa pesanan dan nasihat Datuk lah supaya kita dapat kawal berat badan dengan baik, jadi lebih sihat dan mungkin apa faktor utama yang boleh membawa pada kebaikan tu. Okey, senang saja. Nasihat saya selalunya kalau you masih slim, jangan jadi overweight. Sebab kalau you overweight, peluang you untuk nak jadi obese amat tinggi. Kalau you tahap overweight sekarang ni, you masih ada peluang untuk kembali ke normal weight jika you kawal cara pemakanan you, okey, dan exercise. Okey. Kalau you dah sampai tahap obese, jangan risau.
masih banyak peluang lagi. Bukan semua pesakit kita akan suruh buat pembedahan. Tapi kita, pesakit-pesakit ini kalau cara sendiri dah tak berjaya, kita boleh tolong rawatkan pesakit-pesakit ni. Sebab di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Center, okey, kita ada obesity clinic, kita ada bariatric clinic, okey, di mana klinik satu stop, di mana you datang, kita boleh refer kepada dietitian, physio, endocrine untuk dapat rawatan sepenuhnya. Okey. Tapi bila sampai tahap kelas 2 ke atas obesity, kelas 2, kelas 3 super obese. Okey, contohnya super obese memang ramai, maksudnya BMI lebih daripada 50. Dalam 3 minggu lepas kita buat ada satu patient 327 kilo. Okey. Alhamdulillah dah discharge dah. Okey. Sekarang berapa beratnya? Mana? Lepas pembedahan berapa yang tinggal? Sekarang dah 227 kilo. Tapi saya nak terima kasih kepada tim saya di UKM lah. Termasuk Dr. Mustafa, Dr. Renu, Dr. Aznan, Dr. Iman, Dr. T. Mereka ni sebab pesakit-pesakit besar, you kena ada tim yang bagus. Okey. Dan tim di UKM yang saya kenalkan tadi memang terbaik. Alhamdulillah terbaik. Jadi ini soalan-soalan orang awam, adakah kos tu tinggi ke, ada range tertentu ke, tu yang dalam pembedahan kan? Jadi bagaimana? Kosnya macam mana? Range? So range bergantung kepada jenis operation, okey, dan berapa besar you lah. So preparation tu lah. So kalau orang tu BMI tak besar sangat, mungkin dia preparation tak perlu banyak sangat nak dibuat. Tetapi selalunya apa-apa kita buat tak boleh shortcut lah. Sebab penting untuk keselamatan pesakit tu penting. So selalunya bila pesakit bersetuju untuk melalui pembedahan, kita akan admit pesakit untuk buat pre-op dulu. So antaranya seperti blood test, ultrasound scan, endoskopi, nak make sure perut tu okey semua. Dietitian datang untuk nasihat hilangkan berat badan sebelum pembedahan. Yang ni mungkin dalam kos dalam 3,000 macam tu. Okey. Dan bergantung kepada pembedahan apa ni yang buat. So selalunya dalam lingkungan 25,000 ke 30,000. Okey. Tetapi sebab bila saya nasihatkan pesakit, tujuan saya nak tolong pesakit. So bagi siapa yang tak mampu, kita boleh buat under government, public, okey, dia murah lagi. Tapi cuma waiting list panjang lah. Itulah. Lebih daripada 6 bulan. Lebih 2 bulan Ya, sebab macam kalau you government servant ataupun penjawat kerajaan, penjawat awam, free atau boleh you claim balik. So tapi sekarang sebab mana-mana hospital pun dah start charging sikit. So kalau yang tak ada GL under public, mungkin dalam 10K macam tu lah yang dia kena prepare. Cuma waiting list panjang lah. Okey, baik. Itu yang problem. Itu dia, kita dah dapat penjelasan banyak daripada yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Nik Rizal Kausai pagi ni tentang bagaimana mencari alternatif terbaik lah untuk mengatasi obesiti, nak jadi lebih sihat. Dia bukan kosmetik tu dia untuk sihat, untuk kesihatan. Kalau sakit harus untuk kita jadi lebih sihat. Baik, terima kasih banyak Datuk atas perkongsian kita hari ini. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Itu dia perkongsian kita hari ini. Anda boleh juga terus ke PPUKM kalau nak jumpa Datuk, nak dapat nasihat lebih lanjut lah. Dan sahabat kita Annie ni rajin sangat ni, ditolong jawabkan sahabat-sahabat kita di Facebook. Sebab dia pernah ni dia pernah dapat sedikit sebanyak dapat membantulah juga. Okey. Terima kasih. Kejap lagi kita nak bawa anda pergi Sepanyol. Espana. Untuk hebahan kita satu program atau misi A Tile for Seville. Untuk hebahan bersama tamu kita dari Ukhuwah for Ummah, kita ada Irma Hasmi dan juga pengerusi Ukhuwah for Ummah sebentar lagi. Sekarang ni kita nak tunaikan permintaan lagu, Jeff. Jauh ni. Adik kita yang tengah berada di Moskow, Rusia. Namanya Cahaya. Nak dengarkan lagu Robbani, Pergi Tak Kembali. Terus bersama kami di Onda Pagi. Kim FM, pilihan utama anda. Pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa.